Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita dapat meneruskan pengajian Tazkiyatun Nafs itu berdasarkan kitab Ighathatul Lahfan fi Masaidi Syaitan, menyelamatkan hati daripada tipu daya syaitan. Baik, jadi sambungan kita pada perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, wa amma kaunul kadhib hadithuhu fahuwa al-kadhibul amiru bil kadhib wal muzayyin lahu fa kullu kadhbin yaqa'u fil alam fahuwa ta'limuhu wa hadithuhu. Adapun keadaan pendustaan itu adalah perkataan syaitan. Maka semua perkara yang dusta itu adalah hadis syaitan. Fahuwa al-kadhibu al-amiru bil kadhib. Kerana dia syaitan itu pendusta dan dia memerintahkan dengan pendustaan. Al-muzayyinu lahu, dia yang memperhiaskan pendustaan. Semua perkara yang dusta itu datang daripada syaitan. Fa kullu kadhbin yaqa'u fil alam fa huwa ta'limuhu wa hadithu. Segala pendustaan, seluruh perkara yang dusta yang berlaku di alam ini, maka ianya adalah ajaran dan ucapannya, ajaran syaitan. Jadi itu kaedah. Apa sahaja perkara yang dusta, perkara yang bohong, pendustaan, maka ianya adalah ajaran daripada syaitan. Hadis je, ucapan dia, kata-kata dia. Wa amma kaunul kahanah rusulahu. Adapun al-kahanah, bomoh, dukun, tukang ramal, tukang tilik adalah utusan-utusannya, rasul syaitan. Fali'anna al-musyrikin yuhra'una ilaihim. Karena orang-orang musyrikin itu sentiasa merujuk dan berpaut kepada mereka. Yafza'una ilaihim fi umurihimul 'idham. Dan sentiasa merujuk kepada mereka itu dalam perkara-perkara mereka yang besar. Wa yusaddiqunahum, dan membenarkan mereka. Wa yatahakamuna ilaihim, dan mereka menetapkan keputusan, saling menetapkan hukum dan keputusan kepada kahanah, yakni tukang ramal, bomoh, dukun, pawang. Wa yardawna bihukmihim, dan mereka redha dengan ketetapan mereka itu. Kama yaf'alu atba' ar-rusul bir-rusul, sebagaimana yang dilakukan oleh pengikut rasul, pengikut rasul kepada rasul-rasul yang diutuskan. Fa innahum ya'taqiduna annahum ya'lamuna al-ghaib. Mereka, orang-orang beriman, mereka i'tiqad, mereka yakin bahawasanya nabi-nabi dan rasul itu disampaikan kepadanya perkara ghaib dan mereka menyampaikan daripada Allah. Jadi sama macam orang yang percaya dekat kahanah, kahin, bomoh, dukun, pawang, tukang ramal, tukang tilik, apa semua ni, mereka orang-orang musyrikin percaya bahawasanya bomoh dan dukun itu mengetahui perkara ghaib. Wa yukhbiruna 'anil mughayyabati allati la ya'rifuha ghairuhum, dan mereka mengkhabarkan tentang perkara-perkara ghaib, ghaibiat, yang tidak diketahuinya oleh selain mereka. Fahum 'indal musyrikin bihim bimanzilatir rusul. Jadi mereka itu di sisi orang musyrikin, kahanah ini, bomoh, dukun, pawang, tukang tilik, tukang ramal, di sisi orang musyrikin dia kedudukan dia macam para rasul.
fal kahanatu rusulus syaitan haqiqatan. Dukun dan pawang ni mereka adalah utusan-utusan syaitan secara hakikat. Arsalahum ila hizbihi minal musyrikin. Diutuskan mereka itu kepada kelompok-kelompoknya dalam kalangan kaum musyrikin. Wasyabbahahum birrusulis sadiqin, dan mereka menyamakan kahanah, yakni dukun-dukun, bomo-bomo dan pawang itu seperti rasul-rasul yang benar. Hatta stajaba lahum hizbu, sehingga mereka menyahut apa sahaja yang diserukan oleh kelompoknya. Wa mathala rusulullah bihim liyunaffira anhum wa yaj'alu rusulahu humus sadiqin al-alimin bil ghaib. Diberikan perumpamaan mereka itu seperti rasul-rasul Allah, bagi mereka itu untuk ataupun mereka telah menyerupai utusan-utusan Allah untuk liyunaffira anhum, supaya wa yaj'alu rusulahu amin bil ghaib. Mathala Rasulullah bihim, diumpamakan mereka itu seperti utusan Allah, adalah tujuannya untuk kita nak jauhkan mereka tu daripada mereka, liyunaffira anhum, supaya mereka itu dijauhkan daripada mereka yang menyerupakan bomo-bomo dan pawang itu seperti utusan-utusan Allah. Wa yaj'alu rusulahu mushariqin 'alal ghaib. Mereka menjadikan rasul-rasulnya itu, mereka itu orang yang benar dan orang yang al-sadiqin al-alimin bil ghaib, yang mengetahui perkara ghaib. Maknanya diumpamakan seperti utusan-utusan Allah itu, maknanya untuk nak memberikan kita rasa tanfir, maknanya nak menjauhkan kita daripada golongan kahanah, dukun, bomo, pawang ni, yang banyak menceritakan tentang perkara ghaib. Ghaibiat ni kita kena faham, ada ghaibiat yang berbentuk mustaqbal, perkara yang akan datang, panggil profesi, ramalan, kan? Ini banyak. Sebab itu orang Yahudi paling terkehadapan dalam kahanah ni. Mereka orang yang paling banyak ada kahin, kan? Sebab itu dalam Al-Nihayah fi Gharibil Hadith wal Athar, Ibn al-Athir disebutkan, kan, sebab bila kahanah ni, kan, permohonan ni dah jadi sebati dah dengan orang Yahudi, sehingga akhir sekali istilah kahin tu diguna pakai untuk orang-orang pemuka-pemuka agama Yahudi, kahin, kan? Kemudian diserap masuk ke dalam agama Islam oleh orang-orang yang tidak mengikut sunnah Nabi. Siapa antara kahin yang paling famous di zaman moden ni? Antaranya Michel Nostradamus, yang menjadi bapa bagi segala ramalan akhir zaman. Kemudian daripada situlah ulama, orang-orang Islam yang tak mengaji akidah yang sahih terikut Michel Nostradamus punya style. Semua benda dia nak ramalan untuk mendapatkan tempat, dan dan kadang-kadang kita tidak nafikan mereka ini juga mungkin menjadi ejen-ejen iblis dan ejen-ejen syaitan, yang tidak sama ada secara sedar atau tidak sedar. Banyak sangat buat ramalan. Jadi kita ahli sunnah, kita hanya berpada dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang akhir zaman, hadis-hadis yang sahih. Kita tak buat ramalan berdasarkan ilmu-ilmu perdukunan, perbintangan, nujum, dan seangkatan dengannya, sya'wadah, benda yang datang dari sihir dan sebagainya ni, tak ada. Tapi orang-orang yang terpedaya dengan banyaknya, kalau kita tengok orang Islam hari ini yang terpedaya macam dengan geng-geng teori konspirasi, yang khususnya yang membicarakan fikir ni banyak, kan? Teori konspirasi itu pun sebenarnya teori, kan? Ada teori itu yang boleh jadi betul, ada teori yang teori semata-mata, kan? Kita kena faham teori konspirasi ni dia umum lah teori. Ada teori tentang ini, teori tentang itu, konspirasi ni ada banyak jenis. Ada benda yang boleh jadi betul, ada benda yang boleh jadi
bercampur antara hak dengan batil, ada benda yang boleh jadi tak betul langsung. Tapi kebanyakan yang ramalan tentang akhir zaman, ramalan tentang akhir zaman ni contoh ramalan tentang peperangan Malhamah Al-Kubra, peperangan akhir zaman, ramalan tentang kiamat, ramalan tentang Dajjal, ramalan tentang tentang Al-Mahdi, ramalan ini kebanyakannya adalah takhmin. Kebanyakannya adalah benda-benda yang kita kata hanya semata-mata ramalan, dan untuk menakut-nakutkan pengikut-pengikut mereka yang percaya dengan ramalan-ramalan tersebut, atau juga adalah eksploitasi, dia nak exploit pengikut-pengikut tertentu untuk menakut-nakutkan mereka supaya bergantung dengan individu ataupun orang tertentu. Itu satu juga kita kena faham. So maknanya yang datang khususnya yang geng-geng teori konspirasi yang banyak cakap tentang akhir zaman ni, kita memang kena jauhi. Kalau benda-benda lain tu boleh, isu-isu tentang sains kan, perubatan dan sebagainya, itu kita boleh lagi consider, adalah kita kata boleh lagi kita ni kan. Tapi kalau melibatkan agama, melibatkan urusan ghaib, ini kena hati-hati kan. Macam kita katakan macam golongan yang percaya kepada teori konspirasi tertentu yang tidak sampai tahap menjadikan perkara tersebut yang teori itu sebagai akidah, itu masih lagi kita kata dia percaya pada teori lah kan. So teori itu perlukan kepada bukti, dia masih lagi teori, semua benda teori kan. So kita cuma dalam agama kita tak dididik untuk berteori. Teori ni teori itu tak. Kita dididik untuk, dalam Islam kita diperintahkan untuk beriman dengan apa yang pasti, apa yang telah ditunjukkan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Yang mungkin perincian-perinciannya tu ada perbahasan, tetapi kita pokok pangkalnya maknanya, masalahnya sekarang ni ramai orang yang bincang tentang teori konspirasi tentang akhir zaman ni, konon mereka panggil eskatologi kan, ilmu eskatologi kan kononnya. Semua mendakwa, semua mendakwa pakar, semua orang boleh cakap, sedangkan tidak ada disiplin ilmu. Dan kita nak tahu senang je, kalau dia betul-betul ikut disiplin ilmu, bagilah penjelasan yang lebih tuntas kan, bagilah mana ayat Al-Quran yang sebut, apa tafsirannya, hadis Nabi SAW, bagi tahu dengan terperinci. Ada tak syurah, atau ada tak ulama salaf yang faham macam ni, bagi tahu Al-Quran, As-Sunnah, kemudian dalil daripada ijma', kemudian dalil pemahaman salaf, itu kan baru kita kata benda tu kita boleh terima kan. Paling kurang kalau ada teori sekalipun, bagi sandaran, apa sumbernya, apa kan. Ini semata-mata cakap orang tu, cakap orang ni, kajian orang ni, tapi kajian dia pun tak ada kan, tak valid, ataupun tak ada, kita kata apa, tak menepati neraca syariat kan. Hanya cakap orang tu, cakap orang ni, ustaz ni kata, ustaz tu kata, tak jadi lah kan. Kemudian akhir sekali menuduh individu golongan tertentu sebagai Dajjal, sebagai ejen Dajjal dan sebagainya. Ini perkara yang tidak baik. Kena kita faham, bila macam baru-barunya ada seorang individu ini, dia tuduh pemerintah Arab Saudi itu sebagai Dajjal. Kita pun tak setuju banyak perkara dengan pemerintah mana-mana negara yang maknanya yang ada kita berhak untuk tak bersetuju dalam perkara-perkara yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita pun tak setuju. Tapi kita kena berlaku adil lah. Walaupun kita tak bersetuju, tapi kita nak memanggil orang Muslim yang kita tak bersetuju tu dengan Dajjal, atau menuduh dia dengan Dajjal besar pula, itu sebenarnya takfir. Itu sebenarnya kita mengkafirkan dia. Ini bahaya. Dia kata Muhammad bin Salman tu, dia kata Dajjal. Wallahul musta'an. Jadi sebenarnya ada bentuk takfir. Mengkafir. Ini bahaya. Akhir sekali dia akan buka kepada mengkafirkan orang Islam. Jadi bila dia hukum Muhammad bin Salman tu Dajjal, maknanya orang yang angkat dia sebagai pemimpin, bahkan rakyat Arab Saudi semua tu pengikut Dajjal lah. Itu dia punya implikasi dia kan. Jadi
Sedangkan dalam hadis-hadis Nabi SAW jelas menyebutkan tentang Dajjal ni takkan masuk ke dalam Mekah dan Madinah. Kemudian Dajjal ini juga maknanya dia daripada keturunan Yahudi, kan? Jadi banyak benda yang geng-geng konspirasi ni memang bahaya lah. Cakap kita kena berhati-hati dan mereka ini memang kerja mereka itulah takahana yatakahanu mutakahin. Mereka ni kerja meramal je. Jadi itu saja modal mereka. Dulu kita dengar apa macam-macam kan, Istana Dajjal lah dibina di Madinah lah. Apa lagi polis Saudi tu guna logo Dajjal itu dah lama dah yang tuduh kata Saudi ni Dajjal ni lama. Cuma yang baru-baru ni saja yang jelas-jelas dia tuduh pemimpin Arab Saudi itu sebagai Dajjal. Kan? Jadi orang macam ni tak betul lah kita kata. Maknanya mungkin dia ada masalah mental mental tak betul. Tapi masalahnya ada orang ramai ikut dan ada juga orang-orang yang berilmu juga yang pergi sokong dia dan sebagainya. Itu kadang-kadang kita kata bahaya. Jadi difitnah. Kan? Jadi wallahul musta'an. Jadi kahanah ni memang orang Yahudi lah. Dan dia adalah utusan-utusan syaitan. Orang yang sebarkan pendustaan, orang yang sebarkan perkara-perkara dusta. Termasuk orang yang sebarkan teori konspirasi dengan dusta. Maknanya benda tu sebenarnya bukan teori yang valid pun. Bukan tak nak jadi teori pun tak boleh jadi lagi teori kan. Dia hanya maknanya kita kata takhmin, maknanya hanyalah pengelabuan, hanyalah kita kata pendustaan yang datang daripada utusan-utusan syaitan, yakni mereka yang tak ikut syariat. Itu semua utusan-utusan syaitan lah. Kahanah, dukun-dukun bomoh pawang yang menyelinap masuk berpakaian dengan pakaian ustaz, pakaian ahli ilmu, pakaian ulama, ramai, bukan kata sikit kan. Yang berceramah duk cerita pasal apa Dajjal saja kan, cerita pasal Dajjal. Kemudian dia boleh tahu kat mana Dajjal, duk cerita pula Al-Mahdi dah keluar lah, dia tahu kat mana Al-Mahdi. Itu semua kahanah lah kan. Sebiji macam kahanah orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia memang pandai meramal. Macam-macam dia ramal. Nak kiamat dia ramal kan. Itu yang tarikh tetapkan tentu tarikh berapa ribu tahun nak kiamat. Tu Yahudi lah first. Orang Islam tak letak. Orang Islam tak meramal tau. Islam bukan orang Islam. Kita tengok ulama-ulama Islam silam. Di mana? Mereka tak ramal-ramal ni. Kan? Mereka hanya sampaikan khabar-khabar tentang ghaibiat. Khabar-khabar hadis-hadis tentang akhir zaman. Mereka sampaikan kepada umat untuk memberikan peringatan tentang Dajjal, tentang Al-Mahdi, tentang tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat, surah Al-Kubra, untuk kita beriman. Bukan untuk meramal dan untuk menjadikan fitnah perkara tersebut diuji orang lain dengan kita. Bukan macam tu. Baik, sebab itu kata Imam Ibn Qayyim, betul lah, al-kahanah rusulus syaitan haqiqatan. Dukun, bomoh, pawang ini dia adalah utusan-utusan syaitan secara hakikat. Jadi kita kena faham, bukannya dukun, bomoh, pawang ni mesti kena pakai kat tengkok dia kena pakai tengkorak ke, kena nampak ganas ke, tak. Boleh jadi dia ada takahana ni, dia pakai kopiah, dia pakai serban, boleh jadi. Yang dakwa nampak boleh scan orang, jin apa semua tu kahanah tu. Kahanah. Dia unsur-unsur kahanah, maknanya unsur-unsur perbomohan, perdukunan, amalan. Apa sahaja perkara yang dusta. Kan? Walamma kana baina an-naw'aini a'zamu tadad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, ketika mana kedua jenis perkara ini sangat kontradik. Maknanya mengikuti sunnah Nabi dengan mempercayai kahin, mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun dan bomoh pawang. Ustaz bomoh ke ustaz dukun ke, samalah, hukum dia sama. Ana
Terus panggil orang yang suka meramal-ramal akhir zaman ni tanpa dawabit, tanpa disiplin, anda panggil dia kahin dia. Orang lain nak panggil benda lain, anda sendiri anda akan panggil kahin. Kan? Kahin. Kahanah, ada kahanah. Kan orang ni Dajjal dah keluar gini-gini, ni kahin. Style, bukan style atba'ur rasul. Bukan cara pengikut para nabi dan rasul yang mendakwa ilmu ghaib. Kufur sebenarnya. Hukum dia kufur. Dajjal termasuk perkara ghaib. Kita bila kita dakwa orang ni Dajjal dah keluar dah sekian-sekian kat sini, kita boleh bagi tahu spesifik, maknanya kita dakwa kita ni tahu benda ghaib. Bahaya tu. Boleh jatuh kufur. Bahkan kufur. Wal'iyadzubillah. Dia hati-hati. Bukan main-main benda ni. Kita seronok kan, seronok beramal sini, beramal ini, tapi kita tak sedar. Bukan boleh buat main-main benda ghaib ni. Apatah lagi kita tuduh pula orang Islam pula Dajjal. Berat tu. Berapa ramai orang yang mengaji agama hari ni yang dengar ceramah, suka dengar ceramah. Dia tak alert benda macam ni. Dia hanya suka dengar. Kata ustaz tu famous, kata pengikut Dajjal. Allahul musta'an. Jadi Nabi SAW kata, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi kahin, mendatangi bomoh, dukun, pawang dan seumpama dengannya yang ada kahanah, perbomohan, perdukunan, ramalan. Kahanah ni kita kena faham, dia bukan hanya bomoh saja tau. Dukun, tukang ramal, yang semua yang terkait dengan perkara-perkara yang ada iddia' ilmu al-ghaib ataupun istikhbar ataupun ikhbar al-ghaibiyat ataupun istitla' al-ghaibiyat, mendakwa mengetahui ilmu ghaib. Boleh tafsir mimpi orang ni dengan cara macam ni, boleh tahu orang ni ada jin, semua tu. Masuklah orang yang suka ramal ni, Dajjal dah keluar lah, saya tahu Al-Mahdi dah keluar dah. Ini semua kahanah. Dia masuk dalam erti kata kahanah. Dan orang Yahudi paling kuat meramal. Dan paling kuat ada kahanah ni. Sebab itu mereka dipanggil kahin. Orang alim dalam kalangan mereka dipanggil kahin. Siapa, kalau kita dengar nama-nama Yahudi kan, nama orang Yahudi kan ada yang Kohen tu kan. Kohen tu asalnya. So kita tengok balik. Dia ada Kohen kan. Priest. Dia punya plural dia Kohenim. Or Kohens. Jewish priest. So dewan ni sebenarnya adalah apa? Daripada situ dah dapatnya kahanah tu. Jadi kita jangan ikut. Sebenarnya tu Kohen kan. Kan ramai apa orang-orang Yahudi yang nama Kohen. Belakang tu kan dia keturunan tu lah, keturunan kahin. Kahin ni maknanya orang yang dianggap alim. Ustaz lah, macam ustaz lah kita. Kita orang Melayu boleh merawat orang, panggil ustaz lah. Boleh jampi sikit ustaz, macam tu lah. Konsep dia macam tu. Kan? Boleh ceramah sikit ustaz lah. Keluar sikit ayat Quran ustaz dah. Keluar hadis sikit ayat ustaz dah. Boleh cakap Arab sikit-sikit ustaz. Macam tu. Apa kalau boleh berubat, boleh menjampi, boleh halau jin apa semua lagi lah. Ustaz lah kan. Macam tu sama je. Orang Yahudi dia panggil kahin. Sebab tu dalam bahasa Arab dia ambil situ juga kahin. Ini kita jelas dalam video khusus nanti yang akan buat tentang kahin ni, maksud kahanah. Sebab tu orang Yahudi dia sebut priest dia, priest apa dia punya apa dia golongan ilmuan dia dipanggil Kohen. Baik. Terus kahin apa dia, salah satu faedah dia berbahasakan. So Nabi kata siapa yang datang jumpa kahin ni membenarkan apa yang dia kata, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim, fa innan nas isman atba'ul kahanah wa atba'ur rusul wa atba'u rusulillah fala yajtami' fil 'abdi an yakuna min haula'i wa haula' bal yab'udu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biqadri qurbihi min al-kahin wa yukadzibu ar-rasula biqadri tasdiquhu lil kahin. Manusia ni ada dua bahagian, pengikut kahanah dan pengikut Rasulullah. Pengikut kahanah ni tu lah, ikut bomoh, ikut dukun, ikut pawang, ikut ustaz separa ustaz nak jadi dukun, ustaz nak jadi pawang, tukang ramal, tukang tilik, itu kahanah. Dan pengikut Rasulullah tidak akan berhimpun pada seorang hamba itu daripada sisi ini dan daripada sisi itu. Bahkan akan menjauhi daripada Rasulullah SAW dengan sejauh mana kadar jauhnya atau sejauh mana kadar dekatnya dengan kahin tadi, dengan kahanah, perdukungan, perbomohan, ramalan, tukang tilik dan seakatan dengan. Dan dia akan mendustakan Rasul mengikut kadar dia membenarkan kahin. Jadi jangan kita jadi pengikut kahanah. Sekarang ni ramai orang nak jadi pengikut Rasul ke nak jadi pengikut kahanah. Pengikut kahanah itulah ikut orang yang suka predict akhir zaman, orang suka predict ini, ramalan tu, ramalan ni, ramalan tu. Dah jadi macam apa? Apa benda ni dah jadi semua macam perjudian dah. Semua benda nak ramal. Tak perlu ramal pun. Bila nak berlaku kiamat? Bila Mahdi nak keluar? Bila Dajjal nak keluar? Ini semua kahanah. Orang yang ikut orang-orang macam ni, dia atba'ul kahanah, kata Ibn Qayyim. Pilih nak jadi pengikut mana? Kita ikut Rasul. Ikut Rasul. Ikut Rasul kena ramal-ramal ke? Tak payah ramal. Iman saja. Rasul kata apa? Kita ikut. Nabi SAW kata apa? Ikut. Nabi tak suruh kita cari Dajjal. Nabi suruh kita berlindung daripada Dajjal. Ikutlah. Nabi tak suruh kita cari Dajjal. Nabi suruh kita berlindung daripada fitnah Dajjal. Wa min syarri fitnatid Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatid Dajjal. Sebelum kita bagi salam dalam tahiyat akhir tu, Taus bin Kaisan diwajibkan anak dia baca doa minta lindung daripada Dajjal. Selepas fitnah-fitnah, kita minta lindung daripada fitnah al-mahya wal-mamat, fitnatil azabil qabr, minta lindung daripada azab kubur, fitnatil mahya wal-mamat, azab kubur, kita minta lindung, azab api neraka Jahannam, dan fitnat syarr wa syarri fitnatil masihid dajjal, syarri fitnatil masihid dajjal, dan keburukan, kejahatan fitnah al-masih dajjal. Minta lindung. Bukan pergi kalut cari. Orang kalut nak macam mana dia kat dajjal ni, kat mana? Keluar dah dulu. Siapa dia dajjal? Itu karut. Itu atba'ul kahanah, pengikut kahanah. Itu Imam Ibn Qayyim sebut atba'ul kahanah. Di manusia ni ada dua je. Pengikut Rasul, pengikut kahanah. Ramai manusia dia jadi pengikut kahanah tadi. Ikut peramal, tukang ramal, tukang tilik atas nama. Sekarang ni macam-macam ustaz, tapi dia cerita semua ramalan akhir zaman. Ya, itu yang modal yang orang suka. Orang tak suka kalau kita ajar Quran sunnah ni. Kita ajar kitab ni orang tak suka. Orang suka kalau orang ramai suka kalau kita boleh bawa cerita pelik-pelik yang ramal-ramalan ni, siapa dajjal, dah keluar ke apa ke, seronoklah orang. Tapi kita maintain ikut sunnah Rasul. Mengaji tauhid, mengaji akidah, mengaji ilmu syariat. Banyak lagi kita tak tahu ni. Buat bodoh sibuk kalut nak cari Dajjal lah, nak cari itulah, nak cari Mahdi lah, apa benda lah, kemudian sesat. Allahul musta'an. Jadi orang yang makin dekat dengan kahanah ni, dia makin jauh daripada Rasul. Senang je Ibn Qayyim kata. Orang yang makin dekat dengan orang yang semakin dekat dia dengan sunnah Rasul, dia akan jauh daripada kahanah. Ada ke ustaz-ustaz kita ajar ramal ni, ramal tu, ramal tak ada kan? Alhamdulillah. Kalau kita jumpa ustaz-ustaz kita ni ajar sunnah, ajar doa yang warid daripada sunnah, ajar tata cara salat, ajar
tafsir Quran, tadabbur Quran, ajar akidah yang sahih, ajar tajwid, ajar macam mana nak faham Al-Quran, ajar kita tentang dalil-dalil daripada Quran dan Sunnah. Bersyukurlah, alhamdulillah, kerana kita jadi pengikut Rasul. Tapi kalau kita mengaji, ustaz yang suka cerita benda-benda ghaib ni, tanpa ada dawabit, duk cerita tanpa ada disiplin, duk cerita Dajjal kat mana, duk petakut-takutkan orang dengan Dajjal saja. Sifat Allah Ta'ala tak lepas lagi. Asma'ullahil husna tak lepas lagi. Allah pun tak kenal lagi. Duk kata Allah di mana-mana tu, maknanya Allah Ta'ala pun tak lepas lagi. Dia duk agungkan Dajjal tu lebih. Mana pergi akal? Fa'aina tadhhabun? Nak pergi mana kita ni? Nak pergi mana kamu? Nak ajak orang sembah Dajjal ke? Sudut agungkan Dajjal hari-hari. Duk takut-takutkan orang dengan Dajjal. Dajjal ini diberikan amaran. Bukan ditakut-takutkan, bukan takhwif. Kan? Beri amaran, inzar. Nabi SAW memberi amaran tentang Dajjal. Bukan ditakut-takutkan, bukan takhwif. Kalau kita takut-takutkan orang dengan Dajjal, apa beza kita dengan syaitan? Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah Ta'ala sebut, syaitan saja yang akan menakut-nakutkan kepada wali-wali, orang-orang yang berlindung kepadanya. Allah kata, fala takhafum, jangan takut syaitan. Jangan takut. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takut aku kalau kamu beriman. Jadi Dajjal ni bukan untuk kita ditakut-takutkan, tetapi diberikan amaran. Diberikan amaran agar kita berlindung kepada Allah daripada fitnah Dajjal. Ada al-khawf, ada rasa takut, tapi bukan maknanya seluruh ketakutan tu kita berpusat kepada Dajjal. Masalahnya ramai orang hari ni penceramah-penceramah di YouTube, bila ni mereka sebut Dajjal ni, dia jadi macam nak bagi takut Dajjal tu lebih daripada Allah. Macam tu. Dia jadi ta'zim Dajjal tu lebih. Terlampau ta'zim Dajjal tu. Yang hak ta'zim Allah ni, dia remehkan, dia lekehkan. Kita cerita tentang arash Allah, kita cerita tentang sifat ketinggian Allah, istiwa Allah, dan cerita tentang malaikat, tak mau. Tak seronok. Dajjal tu lagi hebat. Allahul musta'an. Baik. Jadi itu pembahagian manusia, atba'ul kahanah atau atba'ur rasul. Orang yang ikut kahanah, perbomohan, perdukunan, sihir, ramalan. Ini ramai. Ramai. Sampai satu tahap ustaz-ustaz ni, kalau yang boleh merawat orang, yang boleh predik akhir zaman ni, yang tu yang dapat tempat dalam masyarakat, yang boleh cerita teori konspirasi. Tapi kalau yang ajar Quran dengan sunnah yang sahih ni, dia tak dapat tempat dalam masyarakat. Orang tak mau dengar. Orang yang nak, yang dia boleh cerita tentang ni, keturunan Yahudi, ni apa, Dajjal ni, siapa dia, kat mana dia duduk, kat mana dia tinggal, semua dia boleh cerita. Pengikut dia siapa sekarang ni, dia boleh cerita satu-satu. Tapi bab sifat Allah Ta'ala tak kenal. Nama-nama Allah Ta'ala, Asma'ullahil husna, tak tahu. Nabi ingatkan sahabat, Dajjal tu a'wa. Wa inna rabbakum laisa bi'a'wa. Dajjal tu buta mata sebelah. Dan Tuhan kamu tak buta mata sebelah. So Nabi didik para sahabat untuk bezakan. Antaranya Nabi bagi tahu tentang Allah Ta'ala tak buta mata sebelah. Maknanya Allah ada mata kedua-duanya, berfungsi dengan selayaknya bagi Allah. Tabarakallahu Ta'ala Al-Azim Al-Majid Fa'alun lima yurid. Ya Allah ada dua mata, dan kedua-dua mata Allah itu hidup. Sebab tu Nabi kata, inna rabbakum laisa bi'a'war. A'war ni maknanya buta mata sebelah. Jadi Nabi nafikan Allah bukan tak ada mata, Allah tidak buta mata sebelah.
Tak macam Dajjal. Kita tak kenal Allah. Last sekali Allah tak ada mata. Itu Dajjal mai. Dajjal mengaku Tuhan. Kita pun kata Allah tak ada mata. Tapi Dajjal ada mata. Dia beriman dengan Dajjal ni. Sebab Tuhan dia tak kenal. Sifat-sifat Allah dia tak isbat. Kan? Macam mana tu? Ramai orang tak faham. Bila Nabi kata inna rabbakum laisa bi'awa. Dia ingat kalau geng-geng ahlul kalam yang suka takwil, tolak sifat-sifat Allah, Jahmiyah dan sebagainya, angkatan dengannya, habis. Tu. Wallahu musta'an. Itu Nabi kata inna rabbakum laisa bi'awa. Nabi ingatkan kat sahabat. Kan? Bukan Nabi kata inna rabbakum laisa bi'ainai. Laisa lahu ainai. Nabi tak kata kat sahabat Tuhan kamu tak ada mata. Nabi kata Tuhan kamu tak buta mata sebelah. Bukan macam Dajjal. Itu pentingnya kita kena mengaji tentang sifat-sifat Allah. Akidah tu. Ini Allah Ta'ala pun tak lepas cerita Dajjal punya lah terperinci. Geram kita kadang-kadang tengok orang-orang macam ni. Dia menakut-nakutkan masyarakat tu dengan Dajjal tu lebih daripada Tuhan. Silap-silap. Allah musta'an. Silap-silap orang macam ni. Dajjal keluar dia yang pertama akan ikut Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min fitnatid Dajjal. Dan Nabi SAW bagi tahu dah, Dajjal yang kecil, Dajjalun kadzabun, kan, pendusta-pendusta besar, punya ramai. Kan. Dia tidak terhenti pada 30 nabi palsu saja. Bahkan akhir zaman akan bertambah lah. Yang mengaku jadi nabi setiap zaman ni ada. Kan. Jadi Dajjal termasuk fitnah dia tu. Allahul musta'an. Ada juga naratif yang cuba ajarkan dalam masyarakat. Dia kata kalau kita tak mau kena fitnah Dajjal ni, berpeganglah pada ulama. Berpegang pada ulama, maknanya ulama yang dipaham. Tak tepat lah kan. Maknanya kita suruh orang ni berpeganglah pada Quran dan Sunnah. Sebab ulama tu macam-macam jenis juga. Yang dianggap ulama tak ulama. Kan? Macam-macam sekarang. Yang setepatnya berpeganglah dengan Quran dan Sunnah. Kan? Quran dan Sunnah. Dan ulama-ulama yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Itu jalan keselamatan. Kan? Sebab kita faham, orang awam, dia nak kena berpaut. Kan? Jadi, orang yang selalunya dia akan jadikan pautan mereka itu bagi orang-orang yang takut ni, kena ulama ni lah, pegang dengan ulama ni saja. Syiah dia kata Ahlul Bait saja. Geng Sufi pun sama juga, Ahlul Bait lah, sebab mereka Mahdi, keturunan mereka. Itu nampak banyak naratif. Jalan keselamatan ini Ahlul Bait, jalan keselamatan ni keturunan Nabi. Bukan macam tu. Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Nabi SAW bagi tahu tentang fitnah akhir zaman, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kan? Sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Nabi tak kata Ahlul Bait. Kan? Kita kena faham. Syiah ni kadang-kadang dia pun masuk dah macam mana dah jadi kan. Orang dah ikut. Allahumma musta'an. Boleh jadi yang tuduh Muhammad bin Salman tu Dajjal tu boleh jadi orang Syiah. Menyamar masuk dalam barisan ahli sunnah. Mengaku jadi salafi, duduk dengan ustaz-ustaz yang sunnah. Tabur duit dan sebagainya. Orang tak tahu. Boleh jadi. Itu teori juga tu, teori konspirasi. Tapi ada wajah lah. Kan? Boleh jadi kita tak tahu. Kita main pakai ambil je. Siapa yang nak ni kita jumpa boleh bagi manfaat kat kita, kita kutip je. Ini bahaya. Kita tak pilih kawan, tak pilih teman. Tengok orang kaya je tak kira dah. Tahta Syiah mana ke merosakkan kita, kita tak sedar. Allah. Sebab tu pilih teman. I'tabiru ar-rajul bi khalilihi. Falyanzur man yukhalilihi. Man yukhaliluhu. Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur man yukhalil. Seorang individu itu dia bersama dengan agama teman rapat ni. Maka lihatlah dengan siapa kamu berteman. So Nabi SAW dah perintah dah. So kita tengok, pilih kawan. Bukan main ikut teradap saja. Kawan saja semua orang.
Sehingga kita pun terperangkap dan terpedaya. Kan? Kawan kita tu rupa-rupanya tak tahu main mana, ada pemikiran yang sesat dan sebagainya, kita pun ikut saja. Allahul musta'an. Wa qawluhu ij'ali masaidud qala masaiduka an-nisa. Baik, perkataan iblis, dia kata jadikan untuk aku masaid, yakni perangkap-perangkap. Qala masaiduka an-nisa. Maka kata Allah, perangkap-perangkapmu adalah wanita. Fan-nisa'u a'zamu syabakatin lahu yastadu bihinna rijal kama sayati insyaallah fil fasli alladhi ba'da hadha. So wanita adalah syabakah, maknanya alat perangkap yang paling besar yang digunakan oleh syaitan. Yastada bihinna rijal, untuk memerangkap dengan wanita-wanita itu, untuk memerangkap lelaki-lelaki. Sebagaimana akan datang nanti insya-Allah pada fasal yang selepas ini. Nah, ini tentang fitnah wanita. So Imam Ibn Qayyim bukan dia base pada riwayat Qatadah itu saja. Base pada hadis Nabi SAW. Nabi kata, ma taraktu min ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan, ini hadis sahih dalam sahih Al-Bukhari atau Muslim. Tidak aku tinggalkan setelah peninggalanku, setelah kewafatanku, mimma taraktu min ba'di fitnatan, satu fitnah adarra 'ala rijal, yang memudaratkan ke atas, yang lebih memudaratkan ke atas lelaki, minan nisa, membanding wanita. Maknanya wanita ni adalah fitnah yang dahsyat, yang Allah Taala jadikan sangat mudarat kepada lelaki kalau tidak diatasi dengan syariat. Ini kita kena faham. Fitnah Bani Israel bermula daripada wanita. Itu dalam hadis yang sahih juga. Ma taraktu min ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Tipu daya wanita. Allah Taala sebut dalam Quran, inna kaidakunna 'azim. Tipu daya wanita ni besar. So maknanya ada dalil dalam Quran dan Sunnah. Jangan jadi paranoid macam feminis pula. Tak gini kata apa ustaz ni? Laki lagi ramai jahat ini gini. Itu geng-geng syaitan tu. Feminis. Sampai tahap apa? Mengajar pun pelik-pelik. Baru ni apa siap kata, kalau suami suruh isteri masak tak wajib taat. Tu dia. Itu baru sikit. Belum fitnah dajjal lagi, fitnah wanita pun kita tak lepas lagi. Orang sekarang ni takut, orang panggil takut macam-macam, takut bini, takut perempuan. Maknanya taat kepada isteri. Ini antara tanda-tanda akhir zaman. Antara yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir dalam An-Nihayah fil Fitani wal Malahib. Athar dan juga hadis yang menyebutkan tentang seorang lelaki mentaati isterinya. Isterinya menjadi maknanya yang memimpin suaminya. Isyarat bahawasanya menunjukkan berubah. Maknanya fitrah tu dah berubah. Dalam Quran Allah kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki yang memimpin wanita. Tapi terbalik. Bukan memimpin, maksudnya dia jadi takut. Dayuth pun banyak tersebar di akhir zaman. Dayuth ini dia tidak merasa ghirah, tidak ada rasa cemburu bila isterinya melakukan maksiat. Itu antara tanda-tanda akhir zaman. Jadi tak payah sembang fitnah dajjal. Kalau fitnah wanita pun banyak orang yang terbabas. Fitnah an-nisa, wanita. Ma taraktu min ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Nabi SAW beritahu. Wal maksud anna al-ghina, yani bab tentang fitnah wanita ni akan dibahas khusus fasal lepas ni, kata Imam Ibn Qayyim. Dia termasuk perangkap-perangkap syaitan, termasuk tipu daya syaitan. Macam mana wanita tu boleh jadi tipu daya syaitan? Itu khusus perbahasan dia. Kena tunggulah kaum-kaum wanita, jangan kata
kita bias pula, kita apa ustaz ni nak bela lelaki kan. Tak, bukan, ini memang dalam syariat kan, memang dalam Quran dan sunnah kan. Bukan bermakna apa dia, syariat apa di Islam ini merendahkan kaum wanita, tidak. Itu perbahasan lain. Tetapi kalau kita bincang dengan golongan feminis, itulah dia akan nampak semua benda syariat ni semua tak adil bagi dia. Dia kata semuanya kaum lelaki kan, perempuan tidak ada hak sekian. Itu semua fitnah, itu semua dakwaan mereka. Itu lain. Sebenarnya dia orang tu pun juga adalah tentera-tentera syaitan, feminis ni. Itulah sebenarnya masaidu syaitan ya, fitnah. Ini kita akan bahaskan nanti insya-Allah, kita dah habis waktu. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.